Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam Berita Pagi Sarawak bersama saya Fazrul Hisham Afandi bersiaran terus dari studio HD RTM Kuching. Kita mulakan Berita Pagi edisi Jumaat 3 Januari dengan perkembangan berikut. Permulaan tahun baru menyaksikan satu kejayaan besar buat Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak apabila Brigade Pasukan Gerakan ARM PGA Sarawak berjaya merampas lebih 15,000 karton rokok seludup. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Ramli Din mendedahkan rampasan bernilai 3.7 juta ringgit itu hasil daripada 3 operasi serbuan melibatkan Kuching, Padawan dan Sarike. Datuk Ramli Din mendedahkan kes pertama melibatkan rampasan 9,800 karton rokok seludup bernilai 2.35 juta ringgit dan sebuah van di sebuah rumah teres 2 tingkat di Tabuan Jaya Kuching. Serbuan yang dilakukan pada Rabu lepas turut menahan seorang lelaki 45 tahun bagi membantu siasatan. Operasi serbuan hari yang sama di Padawan pula telah merampas 1,123 karton rokok dan sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM330,000. Sementara itu, serbuan di Sarike semalam melibatkan rampasan sebanyak 2,300 karton rokok bernilai RM1,900. 2,300 karton rokok putih telah dirampas. 2,300 karton. Ini bernilai RM529,000 rokok ini. Dan termasuk juga ialah rokok kretek sebanyak 1,920 karton bernilai RM480,000. Jadi tangkapan ketiga ini bernilai keseluruhannya RM1,900,000. Jadi ketiga-tiga kes ini merupakan rampasan yang di awal tahun baru ini bernilai 3.7 juta ringgit. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching memberitahu ketiga-tiga kes penyeludupan rokok tersebut disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Sejumlah 13 juta ringgit kerugian direkodkan bagi kebakaran rumah panjang melibatkan 21 panggilan yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak pada tahun lepas. Menurut pengarah JBPM Sarawak Khairuddin Rahman, sejumlah 15.3 juta ringgit anggaran nilai harta berjaya diselamatkan bagi tempoh tersebut. Khairuddin Rahman mendedahkan satu kematian turut direkodkan ekoran kebakaran rumah candi Sungai Tau, Selangau. Sebanyak 229 daripada 435 pintu rumah panjang musnah dalam kebakaran tahun lepas. Antara punca kebakaran rumah panjang adalah kerosakan elektrik dan peralatan memasak. Sementara itu, beliau mendedahkan JBPM Sarawak telah menerima panggilan kebakaran sebanyak 3,742 kes pada tahun lepas. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 40.3% berbanding tahun 2018 yang melibatkan kebakaran struktur, kenderaan dan harta benda. JBPM Sarawak juga telah menerima panggilan penyelamatan sebanyak 1,100 kes sepanjang tahun lepas. Jumlah tersebut sekaligus menunjukkan penurunan sebanyak 22.6% berbanding tahun 2018 melibatkan panggilan kemalangan jalan raya, mencari dan menyelamat, bencana alam dan khidmat kemanusiaan. Penstrukturan Sarawak Forestry Corporation SFC dan Transformasi Jabatan Hutan Sarawak JHS yang diluluskan pada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN pada Disember lalu berkuat kuasa semalam. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memaklumkan penstrukturan serta transformasi tersebut bertepatan dengan fokus kerajaan negeri dalam membangunkan industri perhutanan di negeri ini. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, JHS mengambil alih semula fungsi SFC di bawah Ordinan Perhutanan 2015 iaitu pengurusan hutan, penyelidikan dan pembangunan hutan, kejuruteraan hutan, pematuhan hutan dan kutipan hasil seperti ladang hutan. Manakala SFC mengambil alih semua aset fungsi di bawah Ordinan Taman Negara dan Rizab semula jadi 1998 dan Ordinan
Perlindungan Hidupan Liar 1998 iaitu berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran kawasan terlindung seperti Taman Negara, Rizab Semula Jadi dan Sanctuary Hidupan Liar termasuk pengurusan dan pemeliharaan hidupan liar. Jelas beliau lagi keperluan transformasi JHS ini berikutan ia berkaitan dengan kerjasama antarabangsa dan ini memberi peluang kepada JHS memperkembangkan industri perhutanan di negeri ini. Pengstrukturan antara SFC dan SFC sendirian berhad pula, SFC mengambil alih sepenuhnya peranan SFC-SB yang melibatkan penyerapan 200 kaki tangan daripada SFC-SB ke SFC di bawah skim saraan Malaysia. JHS juga mengambil alih semua aset SFC-SB termasuk kenderaan yang digunakan dalam menjalankan fungsi-fungsi di bawah Ordinan Perhutanan 2015 untuk memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi tidak terjejas. Datuk Patinggi Abang Johari turut memaklumkan dengan peralihan peranan antara SFC dan SFC-SB juga diharap dapat merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadikan hutan di negeri ini sebagai zoo semula jadi, khususnya dalam memelihara dan menguruskan haiwan yang semakin pupus yang kini dipertanggungjawabkan di bawah SFC. Beliau bercakap pada sidang media selepas menyaksikan Majlis Serah Terima Tugas bersempena penstrukturan dan transformasi JHS dan SFC di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Pejabat Pendidikan Daerah dan Pengurusan Sekolah di negeri ini dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga sepanjang musim tengkujuh terutama dalam menghadapi banjir. Pengarah Pendidikan Negeri Dr. Azhar Ahmad berkata, pihak sekolah juga perlu mematuhi sepenuhnya arahan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai persediaan menghadapi bencana maupun banjir. Dr. Azhar Ahmad menyeru pihak sekolah untuk mengambil tindakan sewajarnya dalam melaksanakan kesiapsagaan menghadapi bencana. Jelas beliau langkah-langkah kesiapsagaan yang perlu diambil adalah seperti dinyatakan dalam surat makluman rasmi kementerian mengenai pengurusan menghadapi bencana di sekolah. Beliau mendedahkan demikian menerusi kenyataan di Kuching. Semalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan 2 buah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Sungai Anak Selangau di Sibu dan SK Sungai Tunuh di Kapit memulakan sesi persekolahan dalam keadaan terjejas banjir. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan seramai 36,341 murid mendaftar untuk darjah 1 di sekolah-sekolah rendah kerajaan di seluruh Sarawak. Secara keseluruhan, sebanyak 1,458 buah sekolah rendah dan menengah mula beroperasi semalam. Pihak Pengurusan Sekolah Kebangsaan SK Miri memohon supaya tapak kosong yang terletak di seberang sekolah tersebut dapat dijadikan sebagai tempat meletak kenderaan ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah berkenaan. Guru Besar SK Miri Sapri Pai berkata, ia bagi mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di kawasan sekolah terbabit. Sapri Pai berkata pihaknya telah mengusulkan permohonan berkenaan kepada Majlis Bandaraya Miri bagi mengelakkan masalah kesesakan yang teruk kerana ketika ini murid SK Said Osman turut ditempatkan buat sementara di bangunan sekolah berkenaan. Supaya tanah di luar, di seberang jalan itu boleh diperuntukkan untuk parkir bagi ibu bapa, tanah kosong di depan itulah. Jadi mudah-mudahan tidaklah berlaku sesak di luar sana. Sebab kita tahu jalan di luar sana adalah jalan utama. Jadi tak boleh nak buat bam dan sebagainya. Ada traffic light. Kebiasaan orang akan kejar traffic light itulah. Itu yang membimbangkan kita. Beliau ditemui pemberita pada pembukaan sesi persekolahan 2020 di SK Miri di Miri. Sapri Pai menambah jumlah kemasukan murid sekolah terbabit menyaksikan peningkatan ketara dengan jumlah keseluruhan seramai 637 orang murid termasuk prasekolah dan program pendidikan khas integrasi. Setakat ini dahulu berita Pagi Sarawak edisi 3 Januari. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Fazrul Hisham Afandi. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysiaku.